Hello geng, Kyle sini. Dalam video ni kita akan belajar market structure part 1. Okay, so kenapa saya buat part 1? Sebab saya nak pecahkan konsep topik market structure ni kepada 3 part. Alright, sebab market structure dia ada banyak konsep dan idea. Okay, but saya rasa ada 3 main konsep yang korang kena faham, which is number 1 trend lines, number 2 SNR, number 3 chart patterns. Alright, so saya akan pecahkan topik market structure kepada 3 part. Ini ialah part 1. Okay, trend lines kita akan belajar uptrend, downtrend, sideways trend, BOS and CHOCH. Alright, so saya akan terangkan semua ni step by step. Market structure is the very basics of technical analysis and the most important. Okay, so sebelum tu kita tengok dulu apakah sebenarnya market structure. Okay, market structure is basically pergerakan market. Okay, nampak ni chart ni, ini adalah harga Bitcoin. Okay, kita sekarang berada di chart Bitcoin USDT 15 minit. Ini ialah pergerakan harga Bitcoin. Dan pergerakan harga ni ialah pembentukan market structure. So, for now kita ada market structure macam ni. Okay. As the price goes on, asalkan harga tu bergerak, dia akan membentukkan and mencipta market structure yang baru. Okay, so it's basically just bentuk market. Okay, market structure. Alright. So, part 1 kita akan tengok trend lines. Okay, so very important. Apa itu trend lines? Trend lines ialah market structure yang membentukkan arah market. Okay, adakah market sedang naik, adakah market sedang turun, adakah market sedang sideways. So ada 3 arah market. Atas, naik, turun or sideways. Okay, and market sentiasa bergerak ke depan lah. Market tidak boleh go backwards. Okay, so market akan sentiasa ke depan. Sama ada dia ke depan dan naik, ke depan turun, atau ke depan sideways macam ni. Okay, so nampak di sini dia sideways. Dia tak naik, dia tak turun. Okay, macam mana kita nak tentukan sama ada dia naik, turun, atau sideways? Alright. So, mari kita cari satu okay. Saya lukis dululah supaya terang sikit. Okay, so kita ada uptrend, iaitu bila market naik. Uptrend. So, dalam uptrend, pembentukan structure biasanya ialah higher highs and higher lows. Okay, mari saya terangkan. Market, dia takkan naik lurus macam ni je. Dia takkan turun lurus macam ni je. Dia akan naik, dia turun jap, dia naik lagi, dia turun jap, dia naik lagi, dia turun jap. Macam tu. Okay, dia ada naik turun, naik turun, naik turun. Dia takkan melonjak naik lurus macam tu. Okay, so pembentukan ni macam tangga ni, kita boleh kategorikan setiap puncak dia. Okay, so biasanya kita kategorikan kepada high and low. Okay, so nampak bila dia naik, dia buat satu puncak, ini dinamakan high. Bila dia turun, dia buat satu puncak di bawah, saya pun tidak tahu apa nama dia. Dia buat low basically. Okay, kemudian dia naik lagi, tapi disebabkan puncak ni lebih tinggi daripada puncak sebelum tu, ini dipanggil higher high. Okay, and then dia turun, dia buat lagi satu low, but kita panggil higher low. Okay, so asalkan dia membentukkan higher high and higher low, kita tahu dia di dalam keadaan uptrend. Okay, so inilah uptrend. Dia membentukkan higher highs and higher lows. Okay, kalau downtrend pula, okay, dia macam ni. Okay,
So nampak bentuk dia sama tapi dia menuju ke bawah. Alright. Macam saya cakap tadi, market takkan turun begitu je. Okay. Dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Alright. So sama juga, kita mula dengan sebuah high and then kita buat sebuah low. But then, dia naik tapi dia naik sampai sini je. Dia lebih rendah daripada high sebelum ni. So ini kita panggil lower high. Okay. And then dia turun, dia buat low yang lebih rendah daripada low sebelum ni. Kita panggil lower low. Okay. So selagi market buat lower high and lower low, selagi itulah dia dalam keadaan downtrend. Okay. Alright. So inilah uptrend, inilah downtrend. Kalau sideways macam mana? Kalau sideways, dia macam ni je lah. Dia tak membentukkan high-high, dia tak membentukkan low-low. Mungkin dia tinggi sikit dekat sini, tapi dia turun balik. Mungkin dia rendah sikit dekat sini, tapi dia naik balik. So, dia punya average lebih kurang dekat, ada, boleh tengok, dia ada sebuah range yang dia tak boleh pecahkan. Dia tak boleh pecahkan range dekat sini. Okay? So, kita boleh tahu, selagi dia tak membentukkan high high and high low or low high and low low yang jelas, selagi itulah kita tahu dia dalam keadaan sideways. Okay. So sekarang kita dah faham uptrend, downtrend and sideways trend. Mari kita tengok cara mencari structure ni dekat candlestick chart. Okay. So, okay, nampak sini jelas and terang. Inilah candlestick chart Bitcoin 15 minit. Kita sekarang menggunakan candlestick. Okay. So, kalau anda nak lebih mudah, anda boleh juga menggunakan line chart. So, tekan sini, guna line chart. Dan korang boleh nampaklah puncak-puncak ni dengan lebih jelas. Okay. Korang boleh marking setiap puncak ni. But, untuk kasih senang, untuk memudahkan anda ambillah puncak-puncak yang dia ada pergerakan besar. Okay, so nampak contoh dekat sini, tengok ni, dia gerak sikit je. So kalau nak marking boleh juga. Kalau nak kira sebagai, ini nak kira sebagai lower high boleh juga. Ini nak kira sebagai lower low boleh juga. But kalau anda nak kasih jelas dan terang, korang marking je macam ni. Ini ialah, kita ambil ini, semua ni sebagai dia punya low. Ini kita ambil sebagai high. Okay. Untuk kasih memudahkan kita lah. Ya. Okay. So, nampak ni. Kemudian, market buat macam ni ya. Dia turun sini. Dia naik. Dia turun lagi. Okay. So, kenapa saya ambil ni? Kenapa saya ambil bahagian sini? Walaupun sini dia pergerakan kecil je. Sebab dia datang dari pergerakan besar. And then dia bersambung kepada pergerakan besar lagi. So inilah pembentukan struktur yang valid. Yang kita mesti ambil. Sebab kita tahu di sini ialah kawasan di mana harga react. Ada reaksi besar dekat sini. Tengok, dia datang dari pergerakan besar. And then dia bersambung kepada pergerakan besar juga. Okay. So, kita pergi balik kepada candlestick chart. Okay, tengok ni. So, di sini kita boleh marking ni. Macam ni. Okay. So, ini ialah downtrend. Sebab kita nampak ada pembentukan low. Nampak low dekat sini. Dia selalu mula dengan high and low saja dulu. High, low, kemudian lower high atau LH, lower high. Kemudian lower low atau LL. Kemudian lower high, lower low, lower high, lower low. Okay.
So nampak? Bila marking macam ni, kita nampak jelas and terang, okay, ini ialah downtrend, harga sedang turun. Alright, very simple kan? Okay. So, bila kita nak marking downtrend ni, kita boleh guna trend line. Okay. So, pergi ke taskbar dekat sebelah kiri ni, and then cari trend line ni. Korang bolehlah marking trend line, ambil puncak-puncak dia. Okay. Ini untuk jelaskan di mana trend sedang bergerak. Mana ialah harga yang dia, level yang trend ini sedang respect. Okay. So, ini memudahkan kita, daripada kita mark macam ni, low high, high low, low high, high low, kita boleh tarik je satu line macam ni, pop, and then kita tahu dah, okay, this is a downtrend. Kalau kita tengok line chart, kita boleh sambungkan semua puncak-puncak ni. Okay, sampai sini pun boleh. Alright. So basically, bila anda lukis trend line ni, ini untuk memudahkan anda mencari trend. Okay. So kita tengok contoh uptrend pula. Okay, di sini ada uptrend jelas. So nampak. Kita mula dari sini. Kita ambil sini lah. Naik. Naik. Okay. So di sini bermulanya sebuah high. Di sini sebuah low. Di sini sebuah higher high atau HH. Di sini sebuah higher low atau HL. And then dia bersambung. Dia sambung, dia teruskan. Selagi dia buat high high and higher low, selagi itulah dia uptrend. Okay. And then, okay, saya tak nak cakap lagi. Okay. So, inilah uptrend ya. Okay, inilah uptrend. Kalau uptrend, kita marking dia macam ni. Okay. Kita marking dia macam ni. Dari bawah. So, kita tahu harga sedang bounce dekat area ni. Dia sedang bounce dekat trend line ni. Okay. So, trend line ni memudahkan kita mencari sebuah trend. Memudahkan kita marking sebuah trend. Okay. Nampak ni. Inilah sebuah trend line. Okay. Alright. So, sekarang kita dah tahu apa itu uptrend, apa itu downtrend, apa itu sideways trend, and kita tahu cara mencari trend di candlestick chart. Kalau nak lebih mudah, guna je line chart, cari puncak-puncak dia. Macam saya cakap tadi, puncak yang datang dari pergerakan besar and bersambung kepada pergerakan besar, itulah yang korang nak ambil. Okay. So, jap tengok. Macam ni, saya akan ambil ni sebagai satu ya. Saya akan ambil ni sebagai satu pergerakan. Daripada kita ambil macam ni, kita ambil sebagai satu je macam ni. Okay, untuk memudahkan and menjelaskan. Sebab kalau kita tengok candle pun, beginilah pergerakan dia. Okay. Kalau nak ambil macam ni pun boleh juga. Alright. Sebab saya akan ambil macam ni. Okay. So, itulah cara untuk menentukan trend. Okay. Untuk lukis trend line, kalau dia downtrend, kita lukis trend line di atas. Right? Macam mana nak tahu kalau trend line ni valid ke tak? Kita nak at least 2 kali harga sentuh. Okay, at least 2 kali harga sentuh trend line ni, kita tahu harga ni, trend line ni ialah valid. Okay. So, nampak? Di sini harga sentuh berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Okay. Korang nak marking, nak ambil wick boleh. Korang nak ambil body pun boleh juga. Okay. Lagi cantik korang boleh mark tu trend, lagi valid lah trend tu bagi saya lah. Okay.
So ni kira valid lah. Sekali, dua kali, tiga kali sentuh. So this is a valid downtrend. Alright, kalau kita marking uptrend pula, kita ambil dari bawah. Okay, macam ni. Okay, sekali, dua kali, tiga kali. Okay, at least dua kali sentuh. Itu minimum untuk marking trend line. Alright. Okay, so sekarang kita faham apa itu uptrend, apa itu downtrend. Tapi apa jadi kalau market buat macam ni? Kita tengok, ni dia uptrend kan? Dia uptrend. Tiba-tiba dia buat macam ni. Dia gagal untuk buat high-high. And then dia break ke bawah. Okay. And then dia jadi downtrend. Alright. Ini kita panggil change of character. Okay. So, kalau kita tengok dalam trend ni, inilah market structure trend tu kan. High-high, high-low, high-high, high-low. Setiap kali dia membentukkan sebuah high-high, dia bersambung structure tu, dia bersambung uptrend tu, ini kita panggil break of structure. Okay, atau BOS. Okay. So BOS bermaksud dia bersambung structure tu. Dia break structure tu and dia teruskan membentukkan uptrend. Okay, sama juga kalau downtrend. Okay, tengok. So BOS dia kalau downtrend, saya padam ni ya. So BOS dia kalau downtrend ialah di sini. Okay, sini. Bila dia break low, inilah BOS. Okay, dia break low, inilah BOS. Okay. Kalau uptrend, dia kena break previous high. Okay. So kalau uptrend, dia kena break previous high and bersambung. Baru kita panggil break of structure yang meneruskan trend tersebut. Okay. Kalau downtrend, dia kena break previous low. Barulah kita panggil break of structure yang meneruskan downtrend tersebut. Okay. But apa jadi bila dia buat macam ni? Saya padam dulu ni. Let me clear this up. Let me clear this up. Okay, apa jadi bila dia buat macam ni? Dia uptrend, dia break of structure, sambung uptrend, tiba-tiba pak berlaku macam ni pula. Tengok, dia gagal untuk break structure ni. Dia gagal. And then dia break structure ni pula. Okay. So, ini kita panggil change of character atau CHOCH. Change of character. Maksudnya, market structure sudah berubah. Karakter dia sudah berubah. Daripada uptrend, karakter dia berubah jadi downtrend. Okay. So, ini kita panggil CHOCH. Dia berbeza dengan BOS. Okay. BOS ialah sambungan trend. CHOCH ialah penukaran trend. Okay. Lepas dia CHOCH, dia akan sambung BOS. So, sini BOS. Okay. Sini BOS. Buat lagi, dia buat lagi. Okay. BOS. Dia break to low, BOS lagi. Dia break to low, BOS lagi. Okay. Sini dia break to low, BOS lagi. Okay. And then let's say tiba-tiba lah. Secara tiba-tiba
dia reverse macam ni. Pap. Okay. So downtrend bertukar jadi uptrend. Okay. So nampak. Di sinilah dia change of character. Bila dia break the previous high. Okay. So inilah change of character. Okay. So saya go over sekali lagi ya. Uptrend ialah pembentukan higher high and higher low. Setiap kali sebuah high dipecahkan dan high baru dibuat, high dipecahkan, dipecahkan di sini, dia buat high baru, ini dipanggil break of structure. Okay. Dia pecah high ni. Di sini dia pecah, dia buat high baru. Ini dipanggil break of structure. Okay. And then tiba-tiba harga gagal untuk buat break of structure. Dia gagal untuk buat high. Dia break low pula. Bila dia break to low, ini dipanggil change of character. Okay. Bila uptrend tiba-tiba break sebuah low, ini dipanggil change of character. Dan ada kemungkinan trend akan bertukar. Okay. So change of character. Kemudian dia buat low, high, lower low, lower high. So dia jadi downtrend. Okay. Dalam downtrend, setiap kali dia break low, setiap kali harga membentukkan low and then dia pecahkan low ni, dia pecahkan, dia buat lagi low baru, ini dipanggil break of structure. Okay. Tengok. Dia buat low, dia naik sekejap, dia pecahkan dekat sini. Dia buat low baru. Break of structure. Okay. And then, bila downtrend, dia gagal untuk buat sambung downtrend, lower high or lower low, tiba-tiba dia break high. Dia break sebuah high daripada downtrend tu, ini dipanggil change of character. Okay. Dia bersambung kepada uptrend. Okay. So itulah break of structure and break of character. Okay. So mari kita cari dekat sini. Basically BOS ialah persambungan trend. Change of character ialah penukaran trend. Okay. So mari kita cari dekat sini. Saya cari yang jelas and terang lah. Jelas dan terang. Okay, sini pun jelas juga. Okay, so nampak ni. Ini sebuah downtrend ya. Ini sebuah downtrend. Kita ambil macam ni lah. Ini sebuah downtrend. Kita lukis trend line, kita sambungkan semua high ni. Nampak? Ini sebuah downtrend. Okay. Kemudian, nampak? High, low, 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 high, low, low, high. And then dia buat sebuah low. Tapi dia belum lagi break high ni. Dia belum lagi break high ni. Dan dia buat sebuah high, dia buat low. And then di sini dia break. Tengok ni. Kita marking dulu. Nampak? Ini break of structure. Ini break of structure. Sini dia gagal untuk break structure. Nampak? Inilah low dia. Harga gagal untuk break ni. Tapi harga gagal untuk break high ni juga. Dia gagal untuk break high ni juga. So dekat sini dia masih dalam downtrend but dia sideways lah. Dia dalam downtrend but dia sideways. Okay. So kemudian kita nampak dekat sini. High ni berjaya dipecahkan. Dia break high ni. Dia buat high baru. Dia buat low baru. Nampak ni. Dia break. And then dia sambung jadi uptrend. Okay. Dia sambung jadi uptrend.
Alright. So nampak, oops. So ini ialah change of character. Okay. Dia break this high. Atau high ni pun boleh ambil lah. High ni pun boleh ambil. Nampak candlestick ni break the high. Dia buat low baru. And then dia sambung uptrend. Okay. And then lepas dia uptrend. Tengok. High, low, high, low, high, low. Dia gagal. And then pop. Dia break this low. Dia buat downtrend sekejap. Dia buat uptrend balik. Okay. But kawasan ni saya akan kira sebagai sideways lah. Sebab pergerakan dia punya high and low tak berapa menarik. Dia macam high and low kecil je. So bila saya tengok trend kan, saya nak tengok dia buat high and low yang menarik, yang kita nampak jelas macam ni. Kita nampak oh high and low dia sangat jelas. Dia punya break of structure sangat jelas. Kalau macam ni maybe boleh dikira uptrend, but uptrend yang lemah. Okay. Kalau macam ni pula ini kira downtrend. Ini kira sideways trend. Sebab tengok dia tak ada high or high low baru. Okay, so dia kira sideways. Di sini maybe dia sedang menjadi downtrend lah sebab dia sedang break low ni. Dia sedang break this low. Okay, so there is a possibility Bitcoin akan membentukkan downtrend sini. Okay, there's a possibility. Alright, so saya tengok balik topik kita hari ni. Kita dah cover trend lines, uptrend, downtrend, sideways trend, BOS, COCH. So saya harap korang dapat faham cara tentukan trend menggunakan trend lines and tentukan break of structure dan juga change of character. Okay, so mari kita go through sekali lagi lah. Kita go through sekali lagi. Okay, so untuk uptrend, kita lukis dari bawah ya. Dari bawah. And then kita kena tengok high high, high low, high high, high low, high high, high low. Okay. Untuk downtrend, kita lukis dari atas. Macam ni. Okay. Dan kita nak tengok high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Okay. And then bila dia break, kalau downtrend, bila dia break the previous high, itu dipanggil change of character, dia bertukar jadi uptrend. Untuk uptrend, bila dia break the previous low, ini dipanggil change of character and dia bersambung jadi downtrend. Okay. So saya harap korang dapat tangkap trend lines ni, cara tentukan trend and cara tentukan perubahan trend. Okay, so inilah part 1 market structure. Part 2 kita akan cover SNR and then kita akan sambung dengan chart patterns. Alright guys, kalau korang nak belajar full strategi, cara trade crypto dan jana pendapatan ekstra dan cara untuk invest crypto dengan cara yang betul untuk gandakan portfolio crypto anda, korang boleh join free inner circle crypto saya. Link di bawah. Grup ni 100% free. Saya buka kepada anda. Di dalam grup tu ada banyak video tutorial, ada live class, ada VIP community, ada banyak strategi yang boleh membantu anda di dalam crypto journey anda. So kalau anda berminat, link di bawah. Jumpa anda di video seterusnya.